Wakil kami di Kelantan ada melakukan tinjauan di tengah-tengah pekan rantau panjang untuk merakamkan perkembangan banjir. Muafandi Muhammad kini masih lagi berada di rantau panjang. Bagaimana keadaan airnya sejak kita berlintas langsung pada jam 3 dan 5 tadi? Ada tak peningkatan air pada ketika ini? Benar, saya masih lagi terperangkap di rantau panjang ini dan saya tidak dapat keluar ke Jalan Pasir Mas. Saya berada di tengah-tengah laluan yang terputus antara Pasir Mas ke rantau panjang. Di mana di Kampung Licing ini, kalau siang tadi saya datang, airnya boleh dilalui lagi. Namun sekarang ini sudah begitu tinggi peningkatan paras airnya dan arusnya pula deras. Untuk makluman juga, baru saja selesai membuat tinjauan di Pekan Rantau Panjang. Dan apa yang boleh saya kongsikan, Pekan Rantau Panjang kini sudah lumpuh. Dan air Sungai Golok yang melimpahi kawasan sekitar Pekan Sungai Golok ini dari semasa ke semasa terus meningkat dan sekitar jam 7.15 malam tadi pun air masih lagi melimpah dan terus meningkat. Pada waktu ini jika kita dapat saksikan sekeliling saya, suasananya begitu gelap, begitu kelam sekali, tidak ada sesuatu cahaya pun. Ini kerana bekalan elektrik di kawasan Pekan Rantau Panjang saya dimaklumkan telah pun dimatikan bagi mengelakkan sebarang tragedi. Dan operasi perpindahan masih lagi dijalankan oleh pihak berkuasa membabitkan semua agensi termasuk Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Kelantan, melibatkan bantuan juga daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat negeri berjiran seperti Perak, Pahang dan juga Selangor. Dan pada masa yang sama juga agensi lain seperti polis, tentera, APM, rela dan anggota sukarelawan juga turut menghulurkan bantuan bagi memindahkan mangsa banjir, terutama mereka yang masih lagi dikatakan terperangkap di beberapa kawasan dan juga kampung di sekitar rantau panjang ini. Apa yang boleh saya kongsikan juga pada ketika ini, saya juga turut dimaklumkan limpahan air masih lagi berlaku dan trend air di Sungai Golok ini masih lagi meningkat. Dan pada masa yang sama juga, dua sungai utama di Sungai Air Lanas di Jeli dan juga Sungai Jenop di Tanah Merah dimaklumkan masih lagi melimpah dan alirannya menuju ke rantau panjang. Ini bermakna dari semasa ke semasa air di Sungai Golok ini akan terus meningkat. Saya boleh ramalkan kemungkinan situasi ini lebih buruk yang berlaku seperti mana tahun 2014, Zul. Fandi, soalan seterusnya ada dua, saya rangkumkan menjadi satu. Kapasiti hospital di ICU, katil-katil ICU di Kelantan meningkat kerana COVID-19. 94% yang dicatatkan semalam. Bagaimana SOP pemantauan COVID-19? Satu. Dan kedua, sebagai rakyat mungkin akan bertanya, apa tindakan daripada Kerajaan Negeri Kelantan dan juga adakah sebarang arahan ataupun sebarang kenyataan dikeluarkan sehingga kini? Sebenarnya sepanjang hari di rantau panjang ini, saya tidak mendapat maklumat yang begitu jelas ataupun detail daripada pihak kerajaan negeri. Namun apa yang dapat saya perhatikan, pihak berkuasa termasuk mereka yang terlibat dalam dalam operasi memindahkan mangsa banjir ini, mereka turut berdepan dengan situasi di mana sepanjang saya berada di Balai Bomba dan Penyelamat Rantau Panjang, 2 jenazah COVID telah dibawa keluar dan hantar ke pusat transit untuk tujuan pengebumian. Dan saya juga dimaklumkan ada beberapa kes yang membabitkan pesakit COVID terpaksa dibawa keluar dari kawasan ataupun daripada kediaman mereka menuju ke kawasan isolasi yang telah pun disediakan. Pada masa yang sama, operasi ini juga turut menekankan aspek dari sudut penjagaan dan juga pematuhan SOP. Untuk itu, pihak berkuasa meminta mangsa banjir yang dipindahkan itu supaya mereka bersikap jujur dan berterus terang mengenai status mereka. Ini kerana kita tidak mahu dalam keadaan kekangan aset dan juga keanggotaan pasukan penyelamat, kita tidak mahu ada kalangan anggota penyelamat yang dijakiti dengan COVID-19. Fandi, harapnya semuanya selamat di sana, jaga kesihatan juga dan juga jaga keselamatan. Terima kasih kerana melaporkan buat ketika ini. Itu Muafandi di Kelantan.